Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, sidang penonton-penonton sekalian, ahli Al-Quran, insya-Allah pada hari ini kita nak menyebutkan ataupun belajar tentang kesalahan-kesalahan yang biasa ataupun mudah berlaku dalam kita menyebut huruf-huruf Al-Quran. Di sini disebut berhati-hati ketika menyebut huruf-huruf yang hampir sama. Maksud hampir sama ni ada dua. Sama dari sudut makhraj ataupun sama dari sudut sifat huruf tersebut. Maka kena hati-hati ketika menyebut huruf ini. Maka kita datangkan perbandingan dalam kita lihat paparan kita. Yang pertama sekali, huruf alif ataupun kita sebut sebagai hamzah. Bila dia berbaris di atas, contoh A. Huruf hamzah dengan huruf ain mempunyai makhraj yang dekat, yang mana hamzah di pangkal, di permulaan leher kita, ain di tengah. Maka bila makhrajnya dekat, mudah untuk berlaku kesalahan. Maka kalau sebut, kena sebut dengan betul. Kalau hamzah bunyi a, okey, kemudian ain bunyinya a, a. Pastikan dia berbeza. Jangan dua-dua a, jangan a ataupun dua-dua ain a pun tak boleh. Hati-hati. Kemudian yang kedua, huruf yang juga dekat dengan makhrajnya. Pertama huruf ha. Ha berada di tengah halqum. Ha yang simpul ni berada di pangkal halqum. Maka kena sebut betul-betul. Yang pertama ha. Orang Melayu kita terkenal dengan sebutan ha pedas. Kemudian ha simpul ni bawah sikit. Ha. Ha, biar dibeza. Kemudian yang ketiga, di antara huruf jim dan huruf zai. Walaupun kita kata apa, huruf jim ni berada di tengah lidah, zai berada di hujung lidah, tapi sebutan ni bunyinya agak hampir sama. Maka kena sebut betul-betul. Jim disebut dengan ja, zai disebut dengan za. Za. Seterusnya huruf dhal. Huruf dhal dengan huruf zai. Ini banyak masyarakat kita tertukar apabila sebutan huruf dhal dengan zai. Yang mana huruf dhal, hujung lidah kita berada di bawah gigi kacip. Dha. Adapun zai, hujung lidah kita tak keluar. Tidak keluar di bawah gigi kacip. Dia berada di dalam ataupun di belakang gigi bawah. Za. Kemudian huruf kha dan ghain. Huruf kha dan ghain ni memang berada pada makhraj yang sama. Yang tadi semua tu dekat pun susah. Ini huruf ni memang berada pada satu makhraj, berkongsi tempat lahir yang sama, makhraj tempat keluar yang sama, iaitu hujung halqum, iaitu huruf kha dan huruf ghain. Kha, gha. So ustaz, kalaulah sama tempat, sama makhraj, macam mana nak bezakan antara keduanya? Beza antara keduanya sudah pastilah melalui sifat huruf tersebut. Benda yang sama tapi sifat beza. Yang ni lain sikit sifat dia, yang ini lain sikit sifat tu. Sebab itulah dibezakan bunyinya. Kalau huruf yang sama, makhraj yang sama, sifat yang sama, maka sudah pasti huruf tu huruf yang sama. Tapi ini huruf yang lain, kha dan ghain. Kha, gha. Kemudian kita berpindah pada huruf seterusnya, kha dan qaf. Huruf kha berada di tengah halqum, di hujung halqum, maaf. Kha hujung halqum. Qaf jiran dia, depan sedikit daripada hujung halqum, permulaan lidah, pangkal lidah. Qaf. Sebut hati-hati, kha dan juga qa. Kha, qa. Okey, ada sebahagian orang menyebut qaf disebut mustaqim wa khalu. Dia tak boleh sebut qa. Dilepaskan kha tu seperti mana kha. Maka kena beza antara dua. Kha yang berada di hujung halqum dan qa yang berada di pangkal lidah. Seterusnya huruf kha dan juga huruf ha. Ha berada di tengah halqum, kha berada di hujung halqum, dekat makhrajnya, sama-sama halqum ataupun leher. Kha, ha. Kha, ha.
Kemudian dua huruf yang dekat berkongsi pada pangkal lidah, iaitu huruf kaf. Ka dengan qa. Ka, qa. Ini huruf ka yang nipis, bukan huruf qa. Ramai juga yang baca iyyaka na'budu, tak boleh baca iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kalau kita tebalkan kaf iyyaka na'budu jadi qaf pula. Ini qa. Ka, qa. Hati-hati sebutan tu. Kemudian huruf yang berangin pula, huruf yang berangin ataupun disebut dalam sifat hamas, huruf hams. Huruf tha. Huruf tha mungkin jarang dalam bahasa percakapan Melayu kita sebut tha. Kalau sin ni lebih kepada s lah, dekat selalu sebut. Tetapi kena bezakan antara kedua ni. Yang pertama tha. Bunyi anginnya lebih lembut dan tidak sekuat sin. Tha, tha, thi, thu umpamanya. Ini sin, sa. Tha, sa. Tha, sa. Kemudian huruf tha dengan huruf shin. Huruf tha yang titik 3 ni, shin pun titik 3 juga, cuma shin tu dia ada apa, rumah dia, 3 rumah tu. Pertama tha, yang mana hujung lidah kita mesti berada di bawah gigi kacip kita. Tha. Tha. Kemudian bertemu dengan huruf yang hampir sama dengannya ialah bunyinya shin. Tha hujung lidah, shin tengah lidah. Tha, sha. Tha, sha. Begitu. Okey, kita pindah kepada paparan yang seterusnya, iaitulah perbezaan ataupun hati-hati dalam menyebut dua huruf ni, perbezaan antara huruf tha dan za. Tadi tha dan shin, sekarang tha dan juga za. Tha dan za ni berkongsi pada makhraj yang sama. Hujung lidah kita berada di bawah gigi kacip kita. Tha, za. Tha, za. Namun yang membezakan antara kedua bunyi itu adalah sifat hurufnya. Kemudian seterusnya huruf sin dan juga shin. Sa untuk sin. Sa, sha. Sa, sha. Kemudian huruf sin dan juga sad. Sa, sa. Sa, sa. Sa, sa. Bezanya makhraj yang sama, ni tempat lahir ataupun makhraj tempat keluar yang sama, kedudukan lidah itu, tapi sifat yang beza. Sad sudah pasti huruf yang tebal kan, sa meninggi bila menyebut. Adapun sin dia buka, sa nipis. Kemudian huruf ta dan ta juga berkongsi pada makhraj yang sama, hujung lidah menekan ke gusi pengikat gigi atas kita tu. Ta, ta. Hujung lidah tempat yang sama, tapi huruf ta dia tebal, sifat yang beza. Ta, ta. Ta, ta. Ta, ta. Kemudian huruf za dan za juga berkongsi pada makhraj yang sama. Huruf za dan za ni hujung lidah kita mesti bawah gigi kacip, mana hujung lidah tu mesti keluar sedikit. Za, za. Za, za. Za, za. Kemudian huruf za dan juga dad. Za, da. Za, da. Za, da. Okey. Kemudian seterusnya huruf dal dan dad. Yang banyak di kalangan kita bila baca Quran gagal membezakan, terutama huruf dad lah. Biasanya ramai yang sebut dad tu dengan dal. Kan? Waladdallin. Tu jadi bunyi dal lah. Sedangkan dal bunyinya adalah da. 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 Adapun dad, da. Da, da. Da, da. Da daripada hujung lidah, da daripada tepi lidah makhrajnya. Kemudian yang akhir sekali huruf ghain dan juga huruf ain. Walaupun bentuknya hampir sama, dibezakan dengan titik saja. Okey, tapi bunyinya agak berlainan, iaitu huruf ghain, huruf gha, gha dan juga huruf ain, a. Gha, a. Gha, a. Selamat beramal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi